Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar bahagian 2 nisbah trigonometri. Kita sambung pembelajaran nisbah trigonometri bahagian 2. Pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Ada 3 standard pembelajaran hari ini. Yang pertama, menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen suatu sudut tirus. Yang kedua, menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut 30, 45 dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Dan yang ketiga, melakukan pengiraan melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Ulang kaji balik apa yang telah kita pelajari sebelum ini tentang cara menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen. Ringkasan yang kita dah belajar sebelum ni, saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Sin tentang perhipotenus. Tentang perhipotenus. Cos sebelahan perhipotenus. Tangen tentang persebelahan. Contoh soalan di sini diberi nilai sudut X-nya di sini. Jadi untuk mencari sin X formulanya setentang. Setentang dengan X ialah garis BC. BC dibahagikan dengan hipotenus. Hipotenus sentiasa bertentangan dengan 90 darjah. Iaitu garis AC. Untuk cos, sisi bersebelahan. Bersebelahan bermaksud yang menyentuhnya. Sisi bersebelahan ialah AB dibahagikan dengan hipotenus sama AC. Manakala tangen, kita perlu mencari sisi bertentangan. Bertentangan dengan X ialah BC. BC dibahagikan dengan sebelahan dengannya yang menyentuh sudut tersebut ialah AB. Contoh soalan yang berkaitan dengan sin theta, cos theta dan tangen. Di sini cikgu beri satu soalan di mana kita boleh mencari ketiga-tiga nilai ini. Sebagai contoh, sin theta. Theta-nya di sini. Sebelum itu kita kenal pasti dahulu yang mana satu hipotenus. Kita lihat di sini 90 darjah. Bersetentang dengannya ialah hipotenus. Hipotenus. Sisi yang bersebelahan dengan theta ialah di sini. Jadi ini ialah sebelahan. Dan yang bertentangan dengannya ialah sisi setentang. Ada sisi yang kita belum tahu nilainya di sini. Kita boleh gantikan sebagai X. Jadi untuk mencari nilai sisi ini, kita gunakan teorem Pythagoras di mana X kuasa 2 bersamaan dengan hipotenus. Hipotenus di sini 17 kuasa 2 tolakkan dengan 15 kuasa 2. Kalau kita kira menggunakan kalkulator, 17 kuasa 2 bersamaan 289. 15 kuasa 2 bersamaan 225. Hasil tolak bersamaan dengan 64. Jadi X bersamaan dengan punca kuasa 2, 64 bersamaan dengan 8. Sebenarnya sisi X ini bersamaan dengan 8. Pelajar-pelajar boleh menggunakan kaedah teorem Pythagoras untuk mencari nilai yang tidak diketahui ataupun pelajar boleh menghafal menggunakan tip pembelajaran ini. Ini ialah pasangan teorem Pythagoras yang biasa digunakan. Cara menghafal contoh pasangan 3, 4, 5. Pasangan yang kedua jika kita darabkan dengan 2, kita akan dapat 3 darab 2, 6, 4 darab 2, 8, 5 darab 2, 10. Pasangan yang ketiga, kita darabkan dengan 3, kita akan dapat 3 darab 3, 9, 4 darab 3, 12. Bukan yang ni, yang ni. 12 dan 5 darab 3, 15. Pasangan tadi
15, 17, 15, 17, sepatutnya kita akan dapat 8. Jadi kalau murid-murid menghafal, kita tak perlu melakukan pengiraan, terus saja letak sisi yang tidak diketahui. Okay, sekarang kita boleh mencari nilai sin theta. Okay, formula sebelum ni kita dah hafal, saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Jadi sin theta tentang ialah 15. Hypotenusnya ialah 17. Cos theta, cos formula sebelahan per hypotenus. Sebelahannya ialah 8. Hypotenusnya ialah 17. Manakala tangent theta pula, formulanya tentang dibahagikan dengan sebelahan. Setentang dengan theta ialah 15. Sebelahannya ialah 8. Sekarang kita akan pelajari bagaimana untuk mencari panjang sisi dalam segitiga bersudut tegak. Sebagai contoh di sini, panjang sisinya X, di mana nilai sin ataupun cos tangentnya diberi. Pertama kita lihat dahulu A. Dalam belajar segitiga bersudut tegak ini, diberi maklumat sin. Jadi kita gunakan formula sin. Formula sin saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Bermaksud sin ialah tentang per hypotenus. Di sini 90 darjah bertentangan dengannya ialah hypotenus. Bersententangan dengannya ini ialah X ya. Jadi daripada darjah sin theta bertentangan dengannya ialah X per hypotenusnya ialah 25. Jadi kita samakan dengan maklumat daripada darjah dengan nilai yang diberi. Ini bermaksud X per 25 bersamaan dengan 0.4. Jadi untuk mencari nilai X, kita boleh darab silang. X bersamaan dengan 0.4 darab 25, nilainya ialah 10. Jadi X ni sebenarnya panjangnya 10 cm. Kita lihat pula contoh yang kedua. Sekarang cos. Dalam darjah ini, cos, formulanya sebelahan per hypotenus. Sebelahan hypotenusnya di sini ialah X, hypotenus. Jadi daripada darjah ini, cos theta bersamaan dengan sebelahannya 6, hypotenusnya ialah X. Jadi kita samakan kedua-dua nilai ini, 6 per X bersamaan dengan 2 per 7. Dua-dua pecahan di sini kita boleh gunakan kaedah darab silang. Bermaksud X darab 2, 2X. 6 darab 7, 42. Jadi X saya boleh dapatkan dengan cara 42 dibahagikan dengan 2 bersamaan dengan 21 cm. Murid-murid boleh mencuba soalan yang lain menggunakan cara yang sama. Sebenarnya, nilai sinus, cosinus dan tangent boleh dicari tanpa menggunakan kalkulator. Tetapi bukan semua sudut boleh dicari, hanyalah 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah sahaja. Kaedah mencari nilai tanpa menggunakan kalkulator, kita mulakan dengan sudut 45 darjah dahulu. Bahagian ini, anda dikehendaki melukis segitiga kaki sama. Segitiga kaki sama, segitiga bersudut tegak di mana panjang sisinya ialah 1. Jumlah dua sudut ini ialah 45, kita bahagikan 2, ini ialah 45, 45. Sisi hypotenusnya ialah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, punca kuasa 2 bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi 2. Iaitu kita menggunakan konsep teorem Pythagoras. Jadi daripada darjah ini kita boleh mencari nilai sin, cos, tangent bagi sudut 45 darjah. Sebagai contoh, sin 45 darjah, sin setentang per hypotenus, cos, kalau saya hafal,
tentu tak susah. Jadi sin setentang dengan 45 darjah, kita boleh ambil mana-mana sudut yang sama ini. Okay, kedua-duanya adalah sama. Setentang dengannya ialah 45. Setentang dengan 45 darjah ialah 1. Jadi 1 per hipotenusnya ialah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 ini kita boleh panggil set 2. Okay, maaf ya, set 2. Okay, tangent 45. Tangent 45 setentangnya 1, sebelahan juga 1. 1 dibahagi dengan 1 bersamaan dengan 1. Jadi untuk sudut 30 darjah dan 60 darjah, anda dikehendaki melukis pula segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Okay, di mana panjang sisinya ialah 2 unit dan 2 unit. Okay, sudut dalamnya ialah 60 darjah. 60 darjah. Okay, sekarang kita bahagikan segitiga sama sisi ini di tengah-tengah supaya menjadikan 2 segitiga bersudut tegak. Jadi bucu di sini akan jadi 30 darjah. Sama dengan sebelahnya juga 30 darjah. Okay, panjang garis ini di tengah-tengah. Jadi panjang 2 tadi, separuhnya sebelahnya 1, sebelah kanan juga 1. Okay, sekarang tugasnya ialah kita perlu mencari apakah panjang sisi di sini. Okay, dengan menggunakan teorem Pythagoras, hipotenus 2 kuasa 2 ditolakkan dengan 1 kuasa 2 bersamaan dengan 4 tolak 1 sama dengan 3. Okay, katakan tadi kita tandakan sebagai X. Di sini sebanyak X kuasa 2. Jadi untuk mencari X sahaja bermaksud punca kuasa 2 bagi 3 ataupun kita sebutkan set 3. Okay, apabila sudah lengkap, okay, barulah kita boleh mencari nilai sin, cos, tangent bagi sudut 30 darjah dan 60 darjah. Umpamanya, cikgu ambil cos 30 darjah. Okay, di sini sudut 30 darjah. Cos sebelah per hipotenus. Sebelah dengannya ialah set 3. Set 3 dibahagikan dengan hipotenusnya ialah 2. Jadi cos 30 darjah ialah set 3 per 2. Okay, sekarang kita ambil pula contoh yang lain. Sin 60. Sin 60. Okay, sudut 60 di sini. Sin ialah setentang. Setentang dengannya ialah set 3. Set 3 dibahagikan dengan hipotenusnya ialah 2. Jadi set 3 per 2. Okay, kamu boleh teruskan untuk mengisi jadual ini berdasarkan daripada rajah yang dilukis. Cikgu paparkan rajah dan jadual yang lebih jelas tentang apa yang telah kita bincangkan tadi. Okay, di sini yang kita belum bincangkan sebagai contoh yang ini. Okay, cos 60 darjah. Okay, daripada lukisan tadi. Okay, di sini 60 darjah. Cos saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Jadi cos sebelahan. Sebelahan dengan 60 darjah ialah garis yang menyentuhnya. Menyentuh di sini. Okay, nilainya 1 dan hipotenusnya ialah 2. Jadi 1 per 2. Okay, kita lihat pula tangent 60. Tangent 60, kita boleh gunakan rajah yang sama. Tangent setentang dengannya. Setentang tadi kita dah kira set 3 setentang dibahagikan dengan sebelahannya 1. Jadi set 3 per 1 bersamaan dengan set 3. Okay, kamu boleh ingat nilai-nilai ini untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kalkulator. Contoh soalan, cari nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okay, jadi kita mulakan teknik yang kita telah pelajari tadi. Okay, tanpa menggunakan kalkulator, sudut yang terlibat kat sini 30 darjah. Jadi untuk 30 dan 60 darjah, kita lukiskan segitiga sama sisi. Di mana panjang sisinya ialah 2, 2, 2. Sudutnya 60 darjah. 60 darjah. Okay, garis tengah 60 di sini dibagi 2. 30, 30. Okay, di sini ialah set 3. Okay, jadi daripada sini panjang AE. Panjang AE
Okey, maklumat kat sini, ini katakan ni X. Okey, yang terlibat ialah sisi sebelah dan hipotenus. Kita perlu menggunakan cos. Ini cos 30 darjah bersamaan dengan X per 3. Jadi nilai cos 30 darjah ni sebenarnya cos daripada sini sebelahannya ialah sek 3 dibahagikan dengan hipotenusnya ialah 2. Jadi untuk mencari nilai X di sini, kita darabkan silang. X bersamaan dengan 3 sek 3 per 2. Okay, ini untuk jawapan yang pertama. Yang kedua, untuk mencari panjang EC, di mana EC di sini kita tandakan sebagai Y. Dalam segitiga bersudut tegak ini, sudut yang dirujuk ialah 30 darjah, sisi yang terlibat ialah yang bersebelahan dengannya dan bertentangan dengannya. Jadi kita perlu menggunakan tangent. Jadi tangent 30 darjah, bertentangan dengannya ialah 2 dan bersebelahannya ialah Y. Okey, nilai tangent 30 darjah daripada rajah yang kita lukis tadi, setentangnya, okey di sini ya, 1. Setentangnya ialah 1. Bersebelahannya ialah sek 3. Okay, kita bandingkan nilai daripada rajah tadi 2 per Y. Jadi untuk mencari Y, kita darabkan silang. Y darab 1 bersamaan dengan Y. Sek 3 darab 2 bersamaan dengan 2 sek 3. Okay, bentuk soalan yang berlainan. Cari nilai tanpa menggunakan kalkulator. Jadi, cikgu sudah sediakan tadi nilai yang kita telah pelajari. Okay, supaya mudah untuk kita rujuk. Okay, untuk selesaikan A, 6 cos 60. Bermaksud 6 darab cos 60. Cos 60 tadi nilainya cos 60. Nilainya ialah 1 per 2. Okay, tambah 2 darab tangent 45. Tangent 45 nilainya 1. 2 darab 1. Kita ringkaskan 6 darab 1 per 2. Kita akan dapat 3. 2 darab 1 akan dapat 2 bersamaan dengan 5. Okey, untuk A. Untuk soalan C. Soalan C, cara yang sama. Kita teruskan. 4 per sek 3. Okey, darab sin 60. Sin 60 daripada jadual ini 60 sin 60. Okey, yang ini. Okey, gantikan. Sek 3 per 2. Tolakkan dengan 5 sek 3. Okey, tangent 60. Tangent 60 ialah di sini. Sek 3. Kita selesaikan. Atas bawah sek 3 boleh potong. 2 dengan 4 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. Di 2 tolak. Sek 3 potong 5. Bersamaan dengan negatif 3. Unit untuk sudut ialah darjah dan minit. Hubungannya 1 darjah bersamaan dengan 60 minit. Okay, sekarang kita belajar bagaimana untuk menukar unit tanpa menggunakan kalkulator. Sebagai contoh di sini, 4.9 darjah. 4.9 ini kita asingkan nombor bulat dan nombor perpuluhan. Ini bermaksud 4 tambahkan dengan 0.9. Okay, 4 darjah tambah 0.9 darjah akan dapat 4.9 darjah. Jadi, oleh kerana kita ingin menukar kepada darjah dan minit, okay, nombor bulat ini kita kekalkan dengan darjah, nombor perpuluhan ini kita tukar kepada minit. Oleh kerana 1 darjah 60 minit, 0.9 darjah, untuk tukar kepada minit, kita perlu darabkan dengan 60. Okay, jadi di sini kita akan dapat 4 darjah tambah 54 minit. Okey, tanda tambah kita hilangkan, kita akan dapat 4 darjah 54 minit. Okey, seperti jawapan yang tertera. Begitu juga dengan B, kita boleh gunakan cara yang sama. Seterusnya, bagaimana pula untuk menukar daripada darjah dan minit kepada darjah sahaja. Okay, cara yang sama, sebagai contoh 65 darjah, 30 minit. Untuk kita menukar kepada darjah sahaja,
Nombor bulat di sini 65 darjah kita kekalkan. Okey, dalam minit ini untuk tukar kepada darjah, kita perlu bahagikan dengan 60. Kita akan dapat jawapan ini nanti dalam unit darjah. Jadi 65 darjah tambahkan dengan 0.5 darjah, kita akan dapat 65.5 darjah. Okay, kita boleh gunakan cara yang sama untuk mencari soalan B. Sekarang kita belajar cara penukaran unit menggunakan kalkulator. Okay, contoh soalan ini yang pertama 4.9 darjah. Okay, kita tekan kalkulator 4. Okay, on dulu ya. 4.9. Darjah ni dengan minit dekat sini. Darjah. Okay, sama dengan 4 darjah 54 minit. Okay, sama jawapannya. Okay, kita tengok pula yang kedua. B 73.1 darjah. Okay, sama dengan 73 darjah 6 minit. Okay, sama dengan yang ni. Okay, sekarang kita tengok pula macam mana untuk menukar nilai sudut kepada darjah sahaja. Okay, 65 darjah tekan 65 darjah. Okay, yang ni ada minit. Kita tekan 30. Minit tekan lagi sekali tempat timbul ni. Sama dengan. Okay, sama dengan kita masih lagi dalam unit darjah dan minit. Untuk tukar kepada darjah sahaja, tekan lagi tempat yang sama. Okay, sekarang kita dapat 65.5 darjah. Okay, kita cuba lagi satu soalan. 37 darjah 18 minit. Sama dengan, okay, masih lagi dalam darjah dan minit. Untuk darjah saja tekan tempat yang sama, kita akan dapat 37.3 darjah. Kita teruskan dengan melihat bagaimana pula untuk mencari nilai sinus, cosinus dan tangent menggunakan kalkulator. Soalan pertama, sin 29.8 darjah. Okay, kita cari sin. Okay, tekan 29.8. Okay, darjah di sini. Okay, sama dengan. Okay, kita dapati bahawa nilai yang tertera adalah panjang, lebih daripada 4. Jadi, biasanya kita hanya ambil tepat kepada 4 tempat perpuluhan. Okay, daripada sini 1, 2, 3, 4. Digit sebelah kanan, kita perlu buang. Oleh kerana 7. Okay, 7 bermaksud lebih daripada 5. Kita perlu tambahkan 1 kepada 69. Akan dapat 70. Jadi, jawapannya 0.4970. Okay, seperti yang tertera ini. Kita lihat yang lain pula sebagai contoh. Soalan, okay, H ya. Kita gunakan cos. Okay, sekarang kita tekan cos 44 darjah. 4 darjah tekan di sini. Okay, 39 minit. 39 minit tekan lagi sekali. Okay, sama dengan. Okay, jawapannya 0.7114 sahaja. Tak perlu tambah. Sebab digit sebelah kanan ialah 1 kurang daripada 5. Jadi jawapannya ialah 0.7114. Bagaimana pula untuk mencari nilai sudut apabila nilai sin, cos, tangent diberi? Okay, sebagai contoh A, sin theta bersamaan dengan 0.2678. Kita perlu mencari nilai theta iaitu nilai sudut. Jadi dalam kes ini, kita perlu menggunakan sungsangan bagi sin. Okay, untuk tekannya shift. Sin. Okay, kita akan dapat sin kuasa negatif 1. Okay, masukkan nilai 0.2678. Okay, sama dengan. Okay, 15.53 darjah. Ini kalau darjah, kita ambil 2 tempat perpuluhan saja. Okay, kalau nak tukar kepada darjah dan minit, tekan pada simbol ni. Ini bermaksud 15 darjah 32 minit. Okay, untuk seterusnya, kita tengok pula soalan G. Soalan G, sin theta bersamaan dengan 0.4873. Jadi, untuk cari nilai sudut, okay, kita tekan shift, sin, okay, masukkan nilai
0.4873. Okay, sama dengan 29.16 darjah dalam darjah sahaja. Dalam darjah dan minit kita tekan 29 darjah 9 minit. Ada lagi di belakang ya. Okay, sebelum kita buangkan di belakang ini, perhatikan jika ianya lebih daripada 30. Kenapa 30? Sebab 1 darjah bersamaan dengan 60 minit. Okay, separuhnya 30 minit. Jika nilai di sini 30 atau lebih, kita perlu tambahkan 1 di sebelah. Dalam kes ini, kita perlukan tambah 1. Jawapannya ialah 29 darjah 10 minit. Okay, kita tengok pula untuk cos. Okay, kita katakan E. Okay, tekan cos, shift cos 0.7267. 0.7267. Okay, sama dengan dalam perpuluhan ialah 43.3. Okey, perhatikan ya. Kita ambil 2 atau perpuluhan. Digit yang sebelah kanannya 9, lebih daripada 5. Jadi sebelum kita buang, kena tambah 1. Akan dapat 8 tambah 1, 9. Jadi jawapannya 43.39 darjah. Okay, untuk darjah dan minit, kita tekan ini. 43 darjah 23 minit. Tak perlu tambah sebab nilai di sini kurang daripada 30. Jadi jawapan akhir 43 darjah 23 minit. Okay, murid-murid boleh cuba mencari nilai-nilai yang lain juga. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Okay, teruskan belajar dengan membuat banyak lagi soalan matematik.